Saya ingin meneruskan legasi ayah saya sendiri, nak meramaikan lagi kaum wanita untuk aktiviti memanah berkuda ini. Untuk persediaan kelayakan Asia dan juga Piala Dunia pada tahun hadapan, dia akan berada dalam pasukan utama untuk dilatih dan dipilih mewakili negara. Seorang Sri Kandi yang lincah menyasar panah ke sasaran di atas kuda. Kedua-duanya berkongsi satu matlamat, membawa nama negara gah ke persada dunia. Mula didedahkan dengan sukan memanah sejak berusia 7 tahun, Adawiyah Tunisa, 17 tahun, telah menempa nama sebagai atlet memanah berkuda. Mengharumkan nama negara tahun ini pada pertandingan antarabangsa memanah berkuda di Inner Mongolia dengan merangkul pingat gangsa. Adawiyah menerima latihan awal menerusi bapanya, Azham Afif, bekas atlet memanah berkuda. Perjalanannya sebagai jago memanah berkuda bukanlah mudah dan melalui proses penuh liku. Saya terpilih dalam menjadi atlet memanah berkuda Malaysia ke Mongolia kerana saya mendapat tempat ketiga di dalam ranking Malaysia. Ia juga dipilih oleh MAF sendiri untuk menyertai pertandingan di Xinjiang, China. Naluri cintakan haiwan sudah sebati dalam diri Adawiyah. Dia mula berjinak dengan aktiviti berkuda seawal 8 tahun. Dibesarkan dalam persekitaran sukan ekstrim ini memberi kelebihan buat Adawiyah. Saya sendiri melihat ayah saya mencuburi sukan memanah berkuda ini dari sejak saya kecil lagi. Sejak daripada itu, saya mula tertarik untuk mencuba sukan ini. Saya bermula dengan memanah terlebih dahulu. Setelah saya menguasai memanah itu, saya mula tertarik untuk mempelajari berkuda. Setelah saya menguasai kedua-dua itu, saya ketika umur saya lebih kurang 10 tahun, saya mula untuk ingin mencuba memanah berkuda. Ini sebenarnya dapat membentuk keazaman, ketabahan, kekuatan diri, membentuk semangat kerjasama, kebolehan untuk memimpin. Ini adalah satu pakej lengkap yang mana pembangunan diri seseorang itu akan dapat secara total. Perbezaan antara busu-busu ni sebenarnya kita boleh kategorikan mengikut dia punya bentuk. Ladang Alam Warisan Sri Menanti Negeri Sembilan. Di sini Adawiyah sedang mempersiapkan diri untuk latihan dan sesi pemilihan kelayakan mewakili Malaysia ke acara sukan memanah berkuda bersama atlet lain dari serata negara. Sebelum acara bermula, Adawiyah perlu memastikan keserasiannya dengan kuda yang bakal dikendalikan. Satu lagi komponen penting dalam sukan ini. Saya perlu bonding dengan kuda dengan cara saya memberi makan kepada kuda, saya membawa kuda-kuda keluar grazing rumput-rumput. Daripada situ saya dapat bonding dengan kuda. So kita akan dapat serasi lah. Kita boleh melakukan kerja dengan sama-sama dengan baik. Kuda mempunyai pelbagai ragam. Ada yang suka menyepak lah, gigit. Jadi kita perlu mengetahui dia punya cara-cara kita nak bonding dengan dia. So kita dah tahu kuda ni kuda gigit. So kita kena aware lah dengan benda tu. Penggunaan jenis kuda adalah berbeza bagi setiap pertandingan dan pemilihan yang dijalankan. Sifat kuda yang sukar diduga menjadi cabaran bagi setiap penunggang dan mampu mendatangkan kecederaan jika tidak ditangani dengan baik. Komunikasi dengan haiwan lebih kompleks dan lebih bersifat pemahaman naluri pemainnya. Ketika hari pertama saya di Xinjiang, China, saya melihat orang-orang di sana
mencuba kuda-kudanya. Kuda-kuda di sana agak lasak, kuda liar. Ia sangat mencabar bagi saya. Saya mencuba kuda yang saya dapat daripada undian lah. Jadi daripada itu saya test pada hari pertama, okey. Lepas tu bila hari kejadian, hari pertandingan, memanah semua, tiba-tiba saya jatuh. Waktu tu dia test run. Saya jatuh. Lepas tu saya naik balik. Kali kedua test run, jatuh lagi sekali. Jadi waktu hari tu saya direhatkan lah. Lepas keesokan harinya saya dapat tukar kuda. Alhamdulillah saya dapat melakukan dengan baik. Ada Wiyat Tunisia, Malaysia. Apabila saya dapat tahu yang saya dapat tempat ketiga, saya rasa amat teruja. Dan kerana saya dapat membawa pingat untuk Malaysia. Sementara itu, di lokasi berbeza, Adawiyah juga turut menjalankan sesi latihan memanah secara intensif bersama rakan atlet lain. Pengurus pasukan dan bekas atlet memanah berkuda kebangsaan, Akmal Dahlan, bukan hanya mahu melahirkan pelapis generasi atlet memanah berkuda yang hebat, malah mempunyai nilai diri. Suasana yang berbeza mewujudkan kelebihan kepada atlet menguasai teknik memanah dalam pelbagai situasi dan cabaran. Ia bukan sekadar mengambil anak panah, melepaskan anak panah kepada sasaran. Sebenarnya ia adalah lebih kepada pembangunan diri yang berterusan. Ini sebenarnya dapat membentuk keazaman, ketabahan, kekuatan diri, membentuk semangat kerjasama, kebolehan untuk memimpin. Ini adalah satu pakej lengkap yang mana pembangunan diri seseorang itu akan dapat secara total. Tidak hanya pada akademik yang patut kita fokuskan, tapi sebaliknya pembangunan diri, siasah diri, cara mereka nak membawa diri mereka, disiplin diri mereka, fokus mereka dalam menjalankan proses panahan berkuda di sini. Busur ialah salah satu komponen utama dalam sukan memanah berkuda. Di Malaysia sahaja, masih belum ramai yang mempunyai kemahiran dalam menghasilkan busur dan anak panah secara lokal. Zairul Nizam, pengusaha dan penyelidik busur dan panah secara serius sejak 10 tahun lalu, melihat keupayaan penghasilan komponen penting ini secara optimum. Perbezaan antara busur-busur ni sebenarnya kita boleh kategorikan mengikut dia punya bentuk. Ada yang disebut sebagai C-shape, ada yang disebut sebagai D-shape dan sebagainya. Kebiasaan material yang kita gunakan adalah epoxy fiberglass dan campuran dengan kayu. Jadi kayu-kayu yang digunakan, kayu yang agak tahan lasak, iaitu balau. Antara lain ada juga yang kita gunakan macam merbau dan nyatuh. Tapi kebiasaan di sini kita gunakan balau lah. Penghasilan jenis busur ialah mengikut permintaan dan spesifikasi penggunanya. Zaman dahulu, pembuatan busur tradisional mengambil masa dari 6 bulan sehingga setahun untuk disiapkan. Kini dengan inovasi dan teknologi, hanya mengambil masa seminggu bagi menghasilkan busur yang berkualiti dan selamat. Antara pengguna busur hasil rekaan Zairul Nizam ialah Azham yang yakin dengan kerja tangan yang dihasilkannya. Kita dah bekerjasama agak lama sebenarnya, kan? Sebabnya dia mengajar, dia tahu mengenai apa keperluan dia punya pelajar. Kebiasaan dia akan kontak dengan kita, apa yang diperlukan, kriteria, contohnya panjang busur, berat busur, daya tarikan busur dan juga material yang digunakan. Jadi kebiasaan dia akan minta dengan kita sama ada jenis Turki ataupun Mongol. Jadi kita sediakan mengikut kriteria yang dia nak. Saya sendiri belajar buat busur, belajar buat anak panah. Supaya kita faham sebenarnya alat ini dia berfungsi macam mana. Beritahu kepada pembuat-pembuat ni
saya nak yang macam ni. Daripada awal saya terlibat memanah ni, kita menjadi tempat R&D. Dia orang buat busur, bagi kat saya untuk kita cuba sehingga pecah. Kita akan cek di mana dia punya kelemahan dia sampai tahap mana dia punya lifespan dia. Jadi memang kita terkena pecahkan busur. Dengan itu mereka akan baiki dari segi saiz, dari segi bentuk, dari segi material yang diguna pakai. Keilmuan tradisi mestilah dilengkapi dengan adat istiadat yang diamalkan oleh para pengamalnya sebagai pembuka pelajaran. Dimulai dengan adat bersirih pinang sebagai adat berguru. Murid meminta izin secara berhadapan dengan gurunya untuk menimba ilmu. Majlis khatam sebagai penamatnya. Pengiktirafan guru kepada murid yang selesai pelajaran dan melepasi ujian keterampilan. Kebiasaannya, majlis khatam diisi dengan nasihat, pedoman dan garis panduan daripada guru supaya kemahiran yang dimiliki digunakan untuk tujuan kebaikan. Untuk terlibat dalam memanah berkuda ni, dia mestilah bermula di memanah tradisional ataupun klasik. Instinktif, pemanah naluri. Dia boleh mula seawal usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia sangat mudah. Hari ini, sesi pemilihan atlet mewakili negara dalam acara memanah berkuda akan dilaksanakan. Adawiyah merupakan satu-satunya atlet wanita yang dilihat bersaing dengan pemilihan buat kali ini. Pengalamannya di pertandingan di Mongolia awal tahun ini memberikan kelebihan buat Adawiyah. Lebih tenang dan terkawal. Sesekali dilihat Azham memberikan tunjuk ajar dan nasihat. Load awal, shoot awal, settle awal. First target. Sebab yang second target ni lebih senang nak kena. Azham percaya dengan kemampuan atlet yang disaring, terutamanya anaknya sendiri, Adawiyah. Setelah membuktikan kemampuan dia di Mongol, dia telah diserap masuk kepada skuad kebangsaan. Jadi untuk dia mewakili mana-mana pertandingan, kita akan ada latihan pusat dan pemilihan khusus. Contoh, kita akan ke Kazakhstan ni. Memang kita pilih 4 yang terbaik dan mampu pergi lah untuk boleh komit untuk latihan dan juga pertandingan yang ambil masa lebih kurang 1 minggu. Jadi Adawiyah dia sekarang ni direhat sekejap lah untuk fokus kepada SPM-nya. InsyaAllah nanti untuk persediaan Piala Dunia Asia, kelaikan Asia dan juga Piala Dunia pada tahun hadapan itu, dia akan berada dalam pasukan utama untuk dilatih dan dipilih mewakili negara. Disiplin dan format pertandingan yang berbeza dalam sukan memanah berkuda memberi cabaran untuk atlet. Latihan berterusan harus dipertingkatkan sekiranya mereka ingin melakar kejayaan di dalam pertandingan akan datang. Usai sesi latihan, melihat kepada prestasi pemilihan yang dilakukan sepanjang hari ini, Akmal berjaya mengenal pasti beberapa kelebihan dan kelemahan atlet. Dalam masa yang singkat, anak-anak muda ini harus diasah untuk kekal fokus dan tenang apabila berdepan dengan pertandingan akan datang. Akmal menilai kemampuan Adawiyah dan melihat kejayaannya di setiap pertandingan yang dimasukinya. Untuk Adawiyah ni, saya telah memanah bersama beliau ni daripada kecil lagi. Saya kenal dia daripada kecil lagi dan saya lihat dengan konsistensinya memanah di sini. Kami banyak menjalankan pelatihan bersama sebenarnya. Jadi perlawanan-perlawanan ini dapat meningkatkan prestasi beliau. Secara jujurnya, baru-baru ni kita telah ke bumi China di Inner Mongolia dan alhamdulillah prestasi yang ditunjukkan oleh beliau cukup luar biasa. Dengan pengalaman kuda yang baik, ketenangan dan tanpa sokongan ibu bapa berada di sisi. Saya dapat melihat beliau ini merupakan satu permata yang cukup hebat dan luar biasa yang kita dapat gilap di sini sebenarnya. Jadi dia akan menjadi satu ikon kepada ikutan anak-anak muda. Sebab anak-anak muda hari ini mereka memerlukan sesuatu yang boleh mereka pandang tinggi, yang boleh mereka contohi dan boleh mereka ikuti.
Setiap atlet yang menghadiri sesi latihan dan pemilihan ini sudah tentu mempunyai keinginan dan pencapaian yang dapat mengharumkan nama dan negara. Itu menjadi sasaran utama mereka. Buat Adawiyah pula, biarpun tidak terlibat dalam pertandingan kali ini kerana memberi ruang untuk keperluan akademiknya, namun kehadirannya bersama cukup memberi semangat kepada rakan atlet lain. Target saya untuk pada masa akan datang, saya harap saya akan mendapat top 5 di pertandingan Piala Dunia. Saya perlu melakukan latihan yang lebih konsisten, memperbaiki saya punya teknik di atas kuda, memanah saya. Kursus dan latihan pemilihan atlet memanah berkuda ini disaksikan sendiri oleh Persatuan Memanah Berkuda Malaysia atau Malaysia Horseback Archery Federation. MHAF menjadi platform penyatuan pencinta sukan memanah berkuda dengan menyelaras latihan, program dan menyeragam pertandingan. Kita sedang mengadakan satu latihan pusat untuk mempersediakan pasukan Malaysia ke kejohanan kita panggil World Nomads Game. Itu sukan untuk bangsa-bangsa nomad lah. Ini adalah kali kedua yang dilaksanakan secara besar-besaran. Kita punya atlet-atlet yang kita pilih ni adalah berdasarkan pemilihan yang kita memang dah buat. Ini adalah atlet-atlet yang antara yang terbaik lah yang kita dapat kumpulkan di Malaysia ni pada waktu ini. Jadi walaupun dalam masa yang kita kata tak berapa lama sangat lagi ni, mungkin ada dalam kurang lebih sebulan je, kita nampak persediaan tu alhamdulillah telah ada dan telah ada berlakunya peningkatan lah daripada, sebab ini adalah siri yang bukan kali pertama kita buat. Jadi sebelum ni dah memang ada latihan yang diadakan, kita dapat nampak peningkatan itu, tapi bagi saya kita masih perlu berusaha lebih keras lagi. Sesekali kuda-kuda diiring ke sungai, dilepaskan ke alam, memberikan ilusi supaya haiwan ini merasai ketenangan dan kebebasan. Kebersihan dan kesihatan juga amat dititik beratkan bagi penjagaan dan perapian kuda. Tradisi memandikan kuda turut memberi signifikasi penyatuan dan keakraban kuda bersama tuannya. Sejak aktiviti memanah berkuda diperkenalkan, masyarakat mula mengambil bahagian dalam mempelajari aktiviti sunnah ini. Sebagai pengasas akademi yang mengetengahkan keunikan sukan memanah berkuda di Hulu Langat, Azham melihat perkembangan potensinya. Bagi memperoleh manfaatnya, 3 modul harus dikuasai sebelum layak bergelar pemanah berkuda. Seni memanah di lapangan dipelajari sekitar 20 jam, seni berkuda selama 40 jam dan seni memanah berkuda perlu diselesaikan 40 jam. Pelajar dilatih dan diuji sebagai ahli kompeten, maka yang terpilih akan tercalon mengikuti pertandingan. Praktis memanah di atas kuda memang dia perlukan alat yang minimum lah. Maksudnya alat yang ringkas, yang asas. Jadi alatan memanah klasik ataupun tradisional, kita sebut tradisional ni, dia hanya melibatkan satu batang panah dengan tali tanpa aksesori. Kerana dia melibatkan kita punya pandangan yang buka dua mata, bukan pejam satu mata. Jadi penggunaan alat itu sendiri menetapkan ataupun menyesuaikan alatnya adalah tradisional berbanding moden. Untuk terlibat dalam memanah kuda ni, dia mestilah bermula di memanah tradisional ataupun klasik, insting pemanah naluri. Jadi kalau dari segi umur, memang kita nampak memanah dia boleh mula seawal usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dia sangat mudah, accessible. Alright. Okey, bila dah cuba sendiri baru tahu. Memang susah sebenarnya bila untuk mengimbangkan diri di atas kuda sambil memanah.
terutamanya apabila menunggang kuda yang laju dan cuba untuk memanah ke sasaran. Jadi kedua-dua aktiviti ini, memanah dan berkuda ini perlu dilakukan dengan latihan yang cukup intensif. Bagi pelatih dan atlet yang sudah mahir dan melepasi tahap seni kemahiran yang diajar, seterusnya latihan disiplin dan format pertandingan dilaksanakan. Ketepatan memanah dan penguasaan menunggang kuda laju perlu dikuasai terlebih dahulu. Kemahiran seseorang itu tidak hanya diukur dengan masa latihan yang diberikan, malah ia lebih kepada intuisi dan bakat yang ada pada diri mereka. Memandangkan sukan ini lebih elok dimulakan pada usia awal, sokongan ibu bapa terhadap anak yang meminati sukan memanah berkuda ini juga sangat penting. Kalau saya sendiri pun, saya pernah cuba naik kuda, memang takut sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, bila kita tengok perkembangan anak sepanjang 2 tahun berlatih di sini, kita nampak perkembangan yang baik, cara diorang berinteraksi dengan kuda, cara diorang menguruskan kuda dengan yakin. Jadi kita pun kegusaran tu makin lama makin berkurang dan kita pun makin yakin dengan kebolehan yang diorang ada. Dan bila kita tengok dari masa ke semasa, dari segi kebolehan diri untuk menguruskan kuda dan juga kebolehan untuk memanah berkuda tu semakin bertambah, jadi kita pun makin confident lah. Hampir 10 tahun menyulam pengalaman dan latihan, kini Adawiyah mengorak langkah ke suatu tahap lain. Penyertaan kaum lelaki dalam aktiviti memanah berkuda masih lebih ramai berbanding wanita. Ini disebabkan oleh stigma masyarakat terhadap sukan memanah berkuda dilihat jauh lebih lasak dan ekstrim. Ia menjadi ujian kepada penggiat aktiviti sukan memanah berkuda dalam mengubah persepsi, terutamanya bagi kaum hawa. Sambil dia menjadi seorang atlet itu, dia perlu ada dia punya protege sendirilah. Dia ada dia punya pelatih yang dia juga perlu carry untuk bawa bersama sebagai pelapis dia. Pelatih dia dari kalangan remaja, 12, 13, 14, 15, terutama dari kalangan remaja perempuan lah. Jadi selain sebagai seorang atlet profesional, dia juga akan menjadi seorang jurulatih yang kompeten. Saya ingin meneruskan legasi ayah saya sendiri dan juga saya nak meramaikan lagi kaum wanita untuk melakukan aktiviti memanah berkuda ini. Adawiyah dan Zara, dua insan muda yang suatu hari bakal menempa nama di persada sukan. Membawa nama Malaysia ke pentas dunia dengan kemahiran dan kelebihan yang berbeza. Namun dengan satu matlamat yang sama, mengharumkan nama negara.